أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Sun Haji bin Muhammad, surah kedua Al-Baqarah ayat 204 hingga 210 berkisahkan perbuatan orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khitam. Ayat 204. Ada setengah manusia yang menyebabkan engkau tertarik hati kepada tutur katanya semasa hidup di dunia, dan ia mempersaksikan kepada Allah akan apa yang di dalam hatinya. Sebenarnya ia sebenar-benarnya musuh. Huraiannya, ayat ini turunkan oleh Allah untuk menunjukkan betapa buruknya pekerti orang-orang munafik kepada Nabi SAW yang menyebabkan Nabi telah takjub dan tertarik hati dengan tutur kata mereka yang lemah lembut. Kerana pandainya di dunia ini, mereka berpura-pura dan bermuka-muka menjadi penyokong Nabi, sehingga sanggup ia beria-ia naik saksi kepada Allah di atas ketulusan hatinya. Padahal yang sebenarnya adalah ia musuh yang sejahat-jahatnya, musuh bagi Nabi dan musuh bagi pengikut-pengikutnya. Orang yang dikatakan dalam ayat ini mengikut setengah ahli tafsir ialah Al-Aqnas bin Shuraik At-Takhafi, yang menjadi kawan kepada kumpulan suku Bani Zuhrah yang dahulunya pernah beredar bersama kumpulan mereka yang seramai 300 orang meninggalkan medan perang Badar. Kumpulan suku Bani Zuhrah ini telah datang bersama-sama angkatan perang kaum Quraisy Mekah untuk menentang Rasulullah SAW dan tentera-tenteranya di medan perang Badar. Kerana pada mulanya angkatan Rasulullah nak menyekat kafilah perniagaan orang Quraisy Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb dalam perjalanannya pulang ke Mekah dari Syam. Malangnya khalifat ini telah terlepas. Sebaliknya angkatan Rasulullah itu telah bertembung dengan bala bantuan yang datang dari Mekah yang hendak membantu Abu Sufyan di sebuah tempat dinamakan Badar. Maka Al-Aqnas inilah yang menasihat suku Bani Zuhrah dengan katanya, Muhammad itu anak saudara kamu kerana ibu Nabi SAW Aminah binti Wahab dari suku Bani Zuhrah. Sekiranya ia dusta, semua orang sudah pun berpuas hati dengan kamu. Dan sekiranya ia benar tentang surat agamanya, kamulah sebahagia-bahagia manusia. Mereka menjawab, benar katamu. Kemudian Al-Aqnas berkata pula, bagaimana kalau aku mengajak kamu semua beredar pulang? Mereka bersetuju dengan cadangannya, lalu meninggalkan medan perang Badar, tidak mahu memerangi Rasulullah SAW. Dialah seorang yang manis tutur katanya dan elok rupanya, pernah datang menemui Rasulullah untuk menunjukkan keislamannya, sambil menceritakan kepada baginda tentang dirinya dalam peristiwa Badar dahulu sebagai tanda kasihnya kepada baginda, dan bersumpah dengan nama Allah bahawa semua yang dikatakannya itu benar. Untuk membuktikan ketulusan hatinya, Rasulullah SAW menyambutnya dengan baik sambil didudukkannya di sisinya. Padahal Aqnas seorang munafik. Maka Allah memberitahukan Rasulnya supaya jangan takjub atau lekas tertarik kepada orang-orang munafik seperti Aqnas ini. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini, bahkan orang yang demikian itulah musuh yang paling jahat. Kemudian Allah menyatakan pula sifat orang munafik itu pada ayat seterusnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 205. Apabila ia telah berpaling pergi, berusahalah ia di muka bumi berbuat kebinasaan dan dirosakkannya tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan itu. Huraiannya, apabila ia beredar meninggalkan engkau ya Muhammad dengan kata-kata manis dan lemah lembut, rupanya ia telah berusaha berbuat kebinasaan di muka bumi dengan memutuskan tali silaturahim, menumpahkan darah, membunuh orang-orang Islam, dibakarnya tanaman mereka dan dibunuhnya ternakan-ternakan mereka. Hal ini berlaku manakala terjadinya pemusnahan antara Al-Aqnas bin Shuraik dengan Bani Takhif di Taif.
Ia telah datang pada suatu malam menyerang orang-orang Taif dengan membakar tanaman dan ternakan-ternakan mereka. Ayat ini walaupun pada mulanya ditujukan kepada orang persorangan, tetapi ditujukan juga kepada umum. Setengah mufassirin telah mentafsirkan ayat wa iza tawalla dengan tafsiran jika ia telah menyandang pangkat ketua, iaitu ketua yang mempunyai kuasa di dalam satu urusan, maka ia akan bertindak sewenang-wenang. Ia menyebabkan malapetaka di muka bumi dengan perbuatannya yang anaya dan zalim, sebagai yang kerap berlaku pada ketua-ketua yang zalim dan anaya. Atau juga ditafsirkan oleh adanya ketua-ketua yang zalim dan anaya sehingga Allah menahan penganiayaan itu supaya jangan menjalar ke mana-mana. Ditimpakannya bencana alam yang menyebabkan kebinasaan di muka bumi yang berupa hujan lebat, banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit merebak, letusan gunung berapi yang memuntahkan lahannya, gegaran gempa bumi yang dahsyat dan yang seumpamanya. Dengan adanya bencana alam itu, akan banyaklah nyawa yang melayang dan tanam-tanaman yang binasa. Allah tidak menyukai kebinasaan itu, yakni tidak suka berlakunya maksiat di dunia ini, kelak menyebabkan kebinasaan. Kemudian Allah menyatakan pada ayat berikut, wa idza qila lahu taqillaha khadhathu al-'izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Ayat 206, apabila dikatakan kepadanya takutlah kepada Allah, kesombongannya menyebabkan ia berbuat dosa, maka cukuplah neraka jahanam sebagai balasannya, dan sememangnya ia tempat yang sejahat-jahatnya. Huraiannya, orang munafik itu bila disuruh supaya takutkan Allah, baik dalam amalan-amalan zahir maupun batin, oleh adanya sifat takabur dan sombong yang dipengaruhi oleh sentimen asabiyah jahiliyah, menyebabkan ia tidak teragak-agak lagi untuk berbuat dosa dan anaya, dan tidak pula menghiraukan nasihat dan tunjuk ajar. Maka orang yang sedemikian tidak lain balasannya yang setimpal ialah neraka jahanam, tempat yang sejahat-jahatnya. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ayat 207. Dan ada setengah manusia yang mengorbankan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah, dan Allah pengasih kepada hamba-hambanya. Huraiannya, ahli takwil telah bertelingkah pendapat kepada siapakah ayat ini ditujukan. Ada yang menyatakan ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah, kerana manakala mereka diseksa oleh orang-orang kafir Mekah supaya murtad, mereka tidak mengindahkan, bahkan mereka meninggalkan rumah dan harta bendanya pergi berhijrah ke Madinah menyusuli Nabi SAW. Kemudian ada pula yang mengatakan ditujukan kepada Zubair bin Al-Awam dan Al-Miqdad bin Aswad yang telah berani mengorbankan diri memasuki kawasan musuh berdua sahaja untuk mengambil mayat Khubayb bin Adif Al-Ansari yang telah disalib hidup-hidup oleh orang-orang kafir Mekah di Tanim. Kedua-duanya telah berjaya mengambil mayat Khubayb tersebut yang tersalib di sebatang kayu selama 40 hari. Mereka pun telah begitu lama didapatinya masih tetap segar, tidak busuk. Bekas lukanya berlumuran darah berwarna merah tetapi baunya harum bagaikan kasturi. Ada juga mengatakan ditujukan kepada perwira-perwira Islam yang telah menjualkan dirinya dengan mengorbankan nyawa melawan musuh untuk memperoleh keredaan Allah. Allah dengan sifatnya yang pengasih akan mengurniakan nikmatnya yang kekal di akhirat sebagai balasan amalan hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semuanya ke dalam perdamaian Islam dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu sememangnya musuhmu yang nyata. Huraiannya, ayat ini diturunkan kepada orang-orang mukmin ahli kitab Yahudi, iaitu Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya, kerana manakala mereka masuk Islam, mereka masih juga menegakkan hukum-hukum syariat Nabi Musa AS dan masih menghormati hari Sabtu sebagai hari kebesarannya, serta tidak menyukai daging unta dan susunya, sambil menyatakan bahawa seandainya meninggalkan benda-benda ini, daging unta dan susunya adalah harus dalam hukum Islam, tapi tidak wajib di dalam hukum Taurat.
Juga mereka berkata, ya Rasulullah, tara itu kita Allah, biarkanlah kami menegakkan hukumnya dalam pekerjaan sembahyang kami pada waktu malam. Maka Allah turunkan ayat ini dan menyuruh mereka, masuklah kamu semua dalam perdamaian, yakni berpeganglah dengan syariat Islam, bukan dengan Taurat. Kerana ia telah pun dimasukkan, dibatalkan hukumnya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, seperti mengharamkan bekerja pada hari Sabtu, mengharamkan makan daging unta dan susunya, ataupun melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum-hukum Islam. Janganlah kamu lakukan, kerana yang demikian itu adalah langkah-langkah yang diarahkan oleh syaitan, sedang syaitan itu pula musuh yang nyata. فَإِنْ ضَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ayat 209, jika kamu tergelincir, tersesat sesudah datang kepada kamu beberapa keterangan, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu gagah lagi bijaksana. Huraiannya, jika kamu tersalah jalan dari yang hak hingga tersesat kerana kamu menyalahi peraturan Islam, padahal telah datang kepadamu keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran agama Islam, maka ketahuilah Allah itu gagah, tidak ada sesiapa yang dapat menghalangi pembalasannya, lagi bijaksana dalam segala tindakannya. Ayat ini mengandungi amaran dan ancaman bagi orang yang masih menyimpan perasaan syak dan ragu-ragu tentang agama di dalam hatinya, kerana keraguannya lah yang bakal menyesatkannya. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ayat 210. Tidak ada yang mereka lihat tunggu selain dari Allah yang akan mendatangkan seksa yang terkandung dalam naungan awan dan yang akan didatangkan oleh malaikat, dan berlakulah apa yang sudah ditentukan, dihukumkan, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Huraiannya, ayat ini merupakan pertanyaan tetapi mengandungi pengejian atau istifhamun inkari. Namanya maksudnya, tidaklah patut orang yang sudah tergelincir dari kebenaran atau enggan masuk Islam hendak menunggu-nunggu pula atau melihat saja. Apa yang mereka tunggu tidak lain ialah azab jua yang akan datang. Allah akan mendatangkannya melalui naungan awan dan dibawa oleh para malaikat, dan akhirnya berlakulah apa yang akan berlaku sebagai menyempurnakan kehendak dan hukuman Allah kepadanya, dikembalikan segala urusan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar tadi mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amalkan. Kita sampaikan insya-Allah. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya indaka hajati ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan, simpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca, dan kembalikanlah ia kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, memerlukannya. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.